Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Okay, jadi Alhamdulillah pada petang ni saya akan buat sedikit perkongsian. Jadi Alhamdulillah pada hari ni lah saya ada agak berkesempatan untuk buat sedikit perkongsian mengenai hadis-hadis Nabi dalam sebuah kitab yang saya ambil, La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Okey, jadi awalan saya nak terangkan sebagai pengenalan kitab ni. Kitab La tahkiranna minal ma'rufi syai'a ni merupakan sebuah kitab kecil yang dikarang oleh yang disusun oleh Syekh Muhammad Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Maki. Okey, jadi kenapa kitab La tahkiranna minal ma'rufi syai'a ni menjadi pilihan saya? Sebab kitab La tahkiranna minal ma'rufi syai'a ni pada saya merupakan satu kitab kecil yang pada saya yang sesuai untuk dijadikan sebagai perkongsian ringkas. Okay, jadi dalam kitab ni Syekh Nuruddin ada muatkan dalam 195 hadis, yang mana kita nampak ada hadis ni ringkas-ringkas. Syekh Nuruddin masukkan hadis-hadis yang ringkas yang berkaitan dengan benda-benda yang kita nampak benda ni macam benda-benda kecil, macam pasal fadilat azan, fadilat memungut kotoran kat masjid, benda-benda kecil. Tapi perkara ni yang menyebabkan mendapat redha dan juga mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Okay, jadi sebelum tu saya nak terangkan apakah maksud la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Okey, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah sekali anda meremehkan satu perkara minal ma'ruf, perkara baik, syai'an, akan sesekali. Maksudnya tak semua benda yang kita nampak benda tu kecil, kita nampak sebagai satu ketaatan, satu perkara yang baik, kita nampak benda tu kecil. Jangan kita sangka benda tu kecil sebenarnya, sebab tak semua benda yang kita nampak kecil di sisi kita tapi kecil di sisi Allah SWT. Allah SWT menyebut dalam surah An-Nur, wa tahsabuna wahayna wa huwa indallahi azim. Wa tahsabuna wahayna, kamu menyangka satu perkara itu kecil, wa huwa indallahi azim, dan perkara itu besar, amatlah besar di sisi Allah SWT. Okey, jadi tanpa saya membuang masa lagi, saya teruskan pada hadis yang pertama. Okey, hadis pertama ni menceritakan tentang kelebihan seorang jariyatun sauda, seorang hamba yang berkulit hitam yang memungut kotoran daripada masjid. Ani bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan kanat talqutu al-qaza' min al-masjid fatuwfiyat falam yu'zini an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidafniha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata maytun fa'azinuni wa salla 'alayha wa qala inni ra'aytuha fil jannati lima kanat talqutu al-qaza' min al-masjid. Okay, rawahu At-Tabrani fil Kabir. Okay, hadis yang ringkas ini menceritakan tentang seorang jariyatun sauda, seorang jariyah, seorang hamba perempuan yang berkulit hitam. Kenapa dengan hamba ni? Hamba ni merupakan seseorang yang selalu berkhidmat di Masjid Nabawi sebagai seorang pemungut kotoran, ataupun bahasa mudah kita nak kenal sebagai cleaner masjid lah. Okay, tapi kalau kita nampak, kalau pada pandangan kita nampak orang yang kerja kat cleaner masjid, kita nampak mungkin dia tu biasa-biasa je lah. Lagipun dia ni seorang jariyah, sauda pula, seorang jariyah hamba berkulit hitam. Jadi apa yang kita boleh expect pada orang yang macam ni? Mungkin kita akan pandang dia sebelah mata. Tak macam kita muliakan seorang orang ada nama, ada title ataupun orang kenamaan. Confirm kita akan nampak dia sebagai seorang yang biasa. Tapi di sisi kita, wa huwa indallahi azim, dan di sisi Allah tu besar. Okey, so apa maksud dia? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya ada seorang wanita memungut kotoran dari masjid. Okey, jadi perempuan ni dia bukan nak kata dia ni masuk masjid kutip kotoran, lepas tu Rasul nampak, tak ada. Memang kerja dia selalu memungut kotoran di Masjid Nabawi. Maka satu ketika wanita tersebut telah wafat dan Nabi SAW tidak ada beritahukan tentang penguburannya. Maka Nabi SAW bersabda, apabila ada seorang yang wafat, beritahulah aku. Nabi SAW di atas kuburnya dan bersabda, sungguhnya aku melihat wanita ini di syurga dengan sebab dia memungut kotoran dari masjid. Okay. Jadi melalui hadis ringkas ni ada beberapa perkara ibrah yang kita boleh ambil. Pertama, Rasulullah SAW dia amat ihtimam dan ambil berat untuk perkara yang berlaku di sekeliling dia.
perkara sahabiah, even dia tu lelaki ataupun perempuan. Ini buktinya, dalil yang mana Rasulullah walaupun perempuan, Rasulullah tak terlepas pandang. Rasulullah tak nak ada sahabiah ataupun sahabat yang mana dia terlepas pandang daripada Rasulullah. Rasulullah nak semua mendapat doa Rasulullah. Rasulullah nak semua mendapat keberkatan dan juga boleh ambil kebaikan daripada Rasulullah SAW. Okey, sesuai dengan apa yang Allah firman dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutuskan kau Muhammad rahmatan lil alamin, kecuali beri rahmat kepada seluruh alam. Walaupun dia itu tumbuh-tumbuhan, binatang, alam, manusia, semua berhak untuk mendapat rahmat daripada Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Okey, jadi kita terus pada hadis ni. Okey, jadi apa ibrah yang kedua yang kita dapat ambil? Pertama, Rasulullah mengambil berat dan cakna untuk setiap yang berlaku di sekeliling Rasulullah. Yang kedua, seorang jariah sauda yang kita nampak dia tu sebagai seorang yang pada kita yang nampak macam biasa. Kita nampak dia tu macam mungkin hina di sisi mata kita, tapi apa ganjaran yang Allah bagi pada dia? Syurga. Rasulullah, aku melihat, Rasulullah bersabda, aku melihat wanita ini di syurga. Rasulullah melihat wanita ini di syurga. Kita yang selama ni buat kebaikan dengan tahajudnya, dengan qiyamnya, dengan qawamah, dengan qiyam kita, siam kita, dengan baca Quran kita, itu pun tak menjamin lagi kita akan jadi daripada salah seorang daripada ahli syurga. Kita nampak perkara ketaatan, kebaikan, kebajikan yang kita buat ni besar dan banyak, tapi adakah itu menjaminkan kita untuk menjamin atau tiket untuk kita masuk syurga? Tak. Tapi apa jariah tersauda, seorang jariah, seorang hamba yang perempuan yang gelap, yang seorang hamba yang berkulit gelap, apa kerjanya? Mengutip sampah daripada masjid. Apa ganjaran yang Allah bagi? Syurga. Sesungguhnya aku melihat wanita ini di syurga dengan sebab dia memungut kotoran dari masjid. Jadi yang ketiga, ibrah yang ketiga, adakah sahabat-sahabat tidak alert ataupun tidak meminggirkan ataupun mentakhirkan Nabi daripada apa yang berlaku di sekeliling sahabat-sahabat? Maksudnya, adakah sahabat-sahabat tidak memaklumkan kepada Rasulullah tentang perkara ini sebab nak meminggirkan Nabi? Tak. Jadi ada riwayat dalam Nabi Daud disebutkan kenapa, sebab sahabat-sahabat menanam dan menguruskan jenazah sahabiah ni pada waktu malam. Jadi tak nak mengganggu Rasulullah. Jadi ini pun satu adab. Adab sahabat-sahabat pada Rasulullah, tak nak mengganggu Rasulullah pada waktu malam. Jadi macam mana sahabat-sahabat ikram dan adab mereka kepada Rasulullah sendiri, tak nak mengganggu Nabi. Namun perbuatan itu bukanlah satu perbuatan yang istiad sahabat tu melesek. Maksudnya sahabat Rasulullah tegur atas perbuatan sahabat, yang mana apabila ada sahabi atau sahabat yang wafat, perlu beritahu pada aku, perlu diberitahu pada aku. Sebab apa? Sebab akulah yang lebih mengerti dengan hukum, dan akulah yang dalam hadis Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, akulah penghulu sayyidi waladi ana sayyidu waladi Adam, ana sayyidun nas, dan aku dalam riwayat lain disebut aku sayyidun nas, aku adalah penghulu manusia, wala fakhra, dan bukan untuk bangga. Jadi kadang-kadang kita ada sahabat ataupun sesiapa yang melakukan satu perkara yang melalui ijtihad masing-masing, tapi perbuatan tu mungkin agak kurang, dan perbuatan tu bercanggah ataupun perbuatan tu tidak komplit. Maksudnya ada perkara yang perlu mendapat bimbingan ataupun ajaran Nabi lagi. Contohnya macam apa yang berlaku di sini. Jadi sahabat-sahabat menyangka bahawa mereka tidak memaklumkan kepada Nabi itu merupakan satu perkara yang betul, bahkan tak. Jadi mereka mendapat teguran daripada Nabi, yang mana Rasulullah bersabda, apabila ada sahabat atau sahabat yang wafat, perlu dimaklumkan kepada aku. Supaya apa? Supaya aku dapat menanamnya, supaya Rasulullah supaya tidak ketinggalan untuk mendapat doa Rasulullah, mendapat solat jenazah daripada Rasulullah. Okay, jadi apabila seseorang yang mana mendapat doa dan juga mendapat doa dan juga solat secara khusus dan direct daripada Rasulullah, bukanlah merupakan orang biasa. Jadi Rasulullah memuliakan sahabiah ni. Rasulullah solat atas kubur dia dan Rasulullah doakan dia. Asbab daripada apa? Daripada memungut kotoran di masjid. Hari ni kita nampak benda ni macam biasa. Kadang-kadang kita pun makan dalam masjid. Kita nampak kotoran dalam masjid, kita berat nak angkat benda tu. Kenapa? Sebab apa? Sebab kita tak tahu fadilat dan kelebihan yang Allah bagi pada orang yang memungut kotoran daripada masjid. Kita tengoklah dalam banyak-banyak rumah
istana, rumah kenamaan, rumah kita sendiri pun. Kadang-kadang kita nampak kalau kotoran yang orang datang letak kotoran, kita akan marah. Kalau istana tak payah cakap lah, memang kita akan didenda. Tapi kenapa kalau masa kat rumah Allah, kita rasa berat. Kalau kita nampak sampah ataupun kadang-kadang kita tak rasa segan silu untuk membuang kotoran dalam masjid. Jadi perkara tu kita perlu bermuhasabah bersama. Jadi semoga melalui hadis yang ringkas ni dapat memberi sedikit sebanyak manfaat, khususnya pada saya, yang mana saya dapat melalui khususnya pada saya, supaya saya tahu dan selalu memberi peringatan pada diri saya sendiri, supaya kita nampak sesuatu ketaatan tu jangan kita nilai pada kuantiti, tapi kita nilai kepada siapa yang kita melakukan ketaatan. Sama macam dosa, kita nampak benda ni biasa, tapi kita jangan nilai kuantiti dosa yang kita buat, tapi kepada siapa kita berdosa. Kita buat dosa ni pada Allah, kita buat kebaikan yang walaupun kecil pada Allah SWT, sesuai dengan hadis yang melalui judul kitab ni, la tahkiran minal ma'rufi syai'an. Jadi sebelum tu saya lupa nak kongsi, sebenarnya la tahkiran minal ma'rufi syai'an ni merupakan sebuah cuplikan hadis yang mana Syinuddin ambil daripada sebuah hadis. Ada hadis yang panjang melalui kisah ni, yang mana saya tak berapa nak ingat melalui hadis yang cara sempurna, kesemuan hadis melalui la tahkiran minal ma'ruf syai'an. Tapi apa yang dapat disimpulkan adalah janganlah kamu melihat remeh atau memandang remeh atau memandang kecil sesuatu yang ketaatan, yang bermaksud untuk ketaatan. Jangan kamu pandang remeh. Even dalam hadis Rasulullah lain, Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyikri tamratin walau bikalimatin thayyibatin. Takutlah kamu akan neraka dengan bisyikri tamrah, dengan sebelah buah tamar, walau bikalimatin thayyibah, walaupun dengan bercakap baik dengan orang. Sebab kita tahu dengan sebab kita bercakap baik dengan orang, afdalul a'mal idkhalus surur fi qalbil mu'min. Sebaik-baik amalan adalah memasukkan kebaikan, kegembiraan dalam hati mukmin. Sebab perkara ni kita menyebab boleh syurga tarik kita, dia panggil nama kita akhirat, sebabkan kita buat amalan kebaikan ni. Dan jangan satu perkara yang kita nampak benda tu sepele atau kecil, jadi kita nampak benda tu kecil yang kita remehkan dia. Jangan, tak itu menjadi asbab kita ditarik dan juga kita dihambat ke dalam neraka, waliyahzubillah. Jadi semoga perkongsian pada petang ni, pada malam ni, memberi sedikit input pada yang mustami'in, yang mendengar, mustami'in kiram, dan juga pada saya sendiri. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.